Najib cabar Tun M buat sidang media kecam mahkamah. PAS Bersatu dan Gerakan bertanding guna logo Perikatan Nasional. Idris pilih kerajaan campuran berbanding Melayu Islam. Kunan Dedah pernah ditawar TPM untuk khianati UMNO. Terbukti dianiaya, Najib akhirnya saman Tommy Thomas. Datuk Seri Najib Razak membidas kenyataan Tun Dr. Mahathir Mohamad yang mempersoalkan kebenaran beliau mendapatkan sementara pasport antarabangsanya bermula 20 Oktober sehingga 22 November ini. Najib mempersoalkan apa maksud perbezaan layanan yang diterimanya kerana permohonan itu dibuat melalui mahkamah dan bukan daripada kerajaan. Saya bukan mohon pada peguam negara yang dilantik korang untuk gugurkan kes selepas perbicaraan bermula seperti kes Banglo Guan Eng. Saya mohon pasport sementara dari mahkamah. Saya bukan mohon peguam negara tarik balik pendakwaan seperti Guan Eng, hujah bekas Perdana Menteri itu. Secara sinis Najib berkata, beliau juga bukan sengaja menarik balik tuntutan dalam mahkamah beberapa hari sebelum perbicaraan bermula sehingga Malaysia hilang Pulau Batu Putih buat selama-lamanya sebab tempoh diberi untuk semakan sudah tamat. Sindir beliau lagi, dia bukan sengaja mengaku kalah sebelum turun ke gelanggang. Sebaliknya dia memohon pasport untuk ke Singapura secara sementara sahaja. Saya bukan hadiahkan pulau ke Singapura secara kekal. Itulah layanan berbeza masa kamu Perdana Menteri ke-7. Atau nampak tak soalnya lagi? Najib berkata, beliau memohon mahkamah untuk mendapatkan semula pasport sementara supaya boleh melawat anaknya yang bersalin di Singapura. Ujarnya anaknya berada di negara itu kerana mengikut suami yang berniaga di Singapura dan dia dihalang untuk kembali ke Malaysia semasa hamil akibat peraturan-peraturan serta larangan rentas negara semasa pandemik. Yang benarkan pelepasan ke Singapura pada saya adalah Mahkamah Rayuan dengan keputusan sebulat suara ketiga-tiga hakim. Melalui proses mahkamah, bukan kerajaan yang benarkan. Jika atuk tak puas hati, bolehlah kecam hakim-hakim Mahkamah Rayuan yang berpengalaman. Buatlah sidang media untuk kecam hakim-hakim. Kita nak. Tambah Najib lagi. Najib berkata, hakim-hakim yang membuat keputusan kebenaran memberi sementara pasportnya bukan hakim sivil baru yang dilantik tanpa sebarang pengalaman kes jenayah yang tiba-tiba ditukar ke Mahkamah Jenayah untuk gantikan hakim bagi kes SRC International membabitkannya selepas perbicaraan bermula. Seperti dihujah barisan peguam saya semasa rayuan mahkamah, ini adalah pertama kali dalam dunia di mana kes jenayah paling high profile dihakim oleh hakim tanpa sebarang pengalaman jenayah diganti secara tiba-tiba pula selepas perbicaraan bermula. Sehingga Tommy tulis dalam buku dia bahawa dia gembira bahawa hakim saya diganti sehingga berlakunya 307 kekilafan dalam keputusannya semasa jatuhkan hukuman terhadap saya, ujarnya. Tegas Najib, inilah layanan berbeza oleh Mahathir semasa menjadi Perdana Menteri. Soal beliau, apa komen atuk tentang layanan ini pula? Parti-parti komponen Perikatan Nasional iaitu Bersatu, PAS dan Gerakan sepakat menawarkan calon dalam pilihan raya negeri Melaka. Pengerusinya Muhyiddin Yassin turut mengesahkan bahawa tiga parti komponen itu akan bertanding dengan menggunakan lambang Perikatan Nasional. Rundingan kerusi-kerusi yang akan ditandingi oleh Parti Perikatan Nasional akan dimuktamadkan oleh Jawatankuasa Rundingan Kerusi Parti Perikatan Nasional. Katanya dalam kenyataan, Dewan Undangan Negeri Melaka dibubarkan pada 5 Oktober selepas 4 adun termasuk bekas Ketua Menteri Idris Harun menarik balik sokongan terhadap Ketua Menteri Sulaiman Man Ali yang menyebabkan kerajaan negeri pimpinannya hilang sokongan majoriti. Susulan itu PRN Melaka ditetapkan pada 20 November manakala penamaan calon pada 8 November dan pengundian awal 16 November. Muhyiddin berkata, majlis tertinggi meminta semua parti komponen Perikatan Nasional menggerakkan sepenuhnya jentera parti masing-masing dan menggembling seluruh tenaga untuk memenangi kepercayaan rakyat Melaka. Terdahulu Muhyiddin menyatakan bahawa Perikatan Nasional akan bertanding di semua 28 kerusi pada PRN 20 November. Susulan UMNO mengesahkan tidak akan bekerjasama dengan Bersatu. Presiden UMNO Ahmad Zaid Hamidi juga menegaskan bahawa UMNO dan Barisan Nasional tidak akan bekerjasama dengan Bersatu dalam menghadapi mana-mana pilihan raya. Bekas Ketua Menteri Melaka Idris Harun berkata adalah lebih baik negeri itu ditadbir oleh kerajaan yang berbilang bangsa dan bersih berbanding kerajaan negeri yang diterajui oleh pimpinan Melayu Islam, korup dan tidak cekap. Dalam temubual dengan portal FMT, Adun Sungai Udang itu berkata, kerajaan pimpinan Barisan Nasional sebelum ini mengatakan mereka adalah kerajaan negeri Melayu Islam yang pertama di Melaka. Jadi saya berkata betul, orang Melayu dan Islam, tetapi pilihan manakah yang kita ada? Kerajaan yang mendakwa mereka Melayu dan Islam tetapi rosak, korup, tidak cekap, yang terdapat campur tangan, mendiskriminasi dan
dan sebagainya. Ia berbanding dengan kerajaan pelbagai latar belakang yang ada di dalamnya perpaduan kaum yang lebih Islami dan boleh menjamin kesejahteraan rakyat di negeri Melaka ini. Idris mendakwa program bantuan yang dilaksanakan kerajaan negeri sebelum ini mendiskriminasi rakyat yang mempunyai latar belakang politik yang berbeza, sambil memberi contoh bantuan Majlis Agama Islam Melaka (MAIM) disampaikan di Dewan yang digantung dengan bendera parti. Kita tidak mahu sikap parti menguasai kerajaan itu berlaku, kerana apabila menyampaikan bantuan, dia akan tanya, kamu ini menyokong siapa? Jika tidak menyokong saya, kamu tidak akan mendapat bantuan. Ini adalah satu penyakit yang cukup menekan rakyat Melaka pada hari ini. Saya yakin bantuan MAIM yang disampaikan itu juga adalah satu agenda yang tidak suci hati, tidak bertanggungjawab dan menasihatkan penerima supaya menyokong mereka dan sebagainya. Sebaliknya, beliau berkata Islam mengajar umatnya untuk membantu mereka yang memerlukan tanpa mengira latar belakang. Islam tidak mengenal kaum. Islam tidak mengenal latar belakang politik. Jika kita benar-benar mengatakan kita kerajaan Melayu yang menjunjung Islam, maka tidak seharusnya berlaku diskriminasi politik dalam menyampaikan bantuan kepada rakyat Melaka. Idris percaya Pakatan Harapan adalah pilihan terbaik untuk pengundi Melaka dalam pilihan raya negeri nanti, sambil menjelaskan bahawa ia bukan hanya mengenai calon ketua menteri semata-mata. Katanya menjadi ketua menteri bukan kejayaan yang dibanggakan, tetapi memerlukan sokongan dan konsensus daripada 15 adun. Dalam konteks ini, sesiapa pun boleh menjadi ketua menteri selagi mereka mempunyai sikap yang betul untuk memimpin kerajaan bersih, bertanggungjawab, cekap dan telus, serta tidak membiarkan berlaku campur tangan terhadap hal ehwalnya dan tidak mendiskriminasi. Katanya beliau percaya potensi kombinasi antara dirinya dan bekas Ketua Menteri Pakatan Harapan Adli Zahari adalah tawaran yang terbaik kepada rakyat Melaka untuk melihat keupayaan kerajaan memimpin dengan penuh integriti dan ketelusan. Kita akan buktikan kerajaan yang bakal mengambil alih nanti adalah kerajaan yang lebih bertanggungjawab, termasuk dalam pembelaan nasib rakyat dan tidak mendiskriminasi serta membahagikan kek ekonomi secara berkadar. Bekas Menteri Wilayah Persekutuan Tengku Adnan Mansor mendakwa beliau dijanjikan jawatan Timbalan Perdana Menteri selepas kekalahan UMNO pada pilihan raya umum ke-14. Tengku Adnan atau lebih dikenali sebagai Kunan mendakwa beliau adalah antara ahli Parlimen UMNO yang dipujuk supaya melompat kepada Bersatu. Saya telah diminta untuk memberikan sokongan kepada mereka, lompat kepada parti mereka dan diberikan janji pelbagai jawatan, sehinggakan jawatan penghabisan adalah sebagai Timbalan Perdana Menteri. Namun demi Allah, apa yang saya ada hari ini adalah kerana UMNO dan saya tidak akan mengkhianati parti saya. Walau apa terjadi, saya tidak akan mengikut apa yang dikehendaki mereka kerana saya amat yakin hanya UMNO lah yang akan menentukan masa depan orang Melayu. Agama saya terjaga dan negara terpelihara dengan hala tuju yang benar, katanya menurut laporan UMNO Online. Tengku Adnan berkata, walaupun parti itu berdepan sabotaj daripada parti serpihannya Bersatu, namun mereka gagal melihat UMNO terkubur. Oleh kerana itu, walaupun kita menghadapi ona yang begitu ketara, terutama daripada parti serpihan yang inginkan UMNO ini gugur, namun kita bersyukur kerana sehingga hari ini hasrat mereka untuk melihat UMNO terkubur gagal. Katanya yang juga bendahari UMNO. Katanya UMNO sendiri menyedari bahawa wakil rakyatnya berdepan pelbagai tekanan sebelum ini. Oleh kerana kerakusan kerajaan yang baru menang ketika itu, mereka telah mengambil tindakan perundangan dan dituduh dengan pelbagai tuduhan politik dengan tujuan melemahkan ahli-ahli UMNO itu sendiri. Ini kerana kemenangan mereka juga tidak begitu selesa, maka mereka telah membuat pelbagai cara untuk mendapatkan sokongan daripada wakil rakyat UMNO untuk lompat menjadi ahli mereka. Justru katanya UMNO sendiri ada 16 ahli parlimen yang bertindak memberikan sokongan kepada Bersatu. Tetapi kita tahu kenapa mereka ini berbuat demikian, yang barangkali adalah kerana tekanan yang telah dibuat oleh pihak tertentu untuk memastikan sokongan diberikan terhadap mereka. Malah jika tidak, mereka akan diheret ke muka pengadilan atas tuduhan di luar akal sebagaimana saya sendiri, katanya. Najib Razak memfailkan saman terhadap bekas pegawai negara Tommy Thomas yang didakwanya membuat pendakwaan salah terhadap beberapa kes jenayah. Saman itu difailkan menerusi firman Raj, Ong dan Yudhistra di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada 22 Oktober lalu. Saman itu menamakan Thomas dan kerajaan sebagai defendant. Menurut salinan penyataan tuntutan yang dilihat Portal Malaysia Kini, bekas Perdana Menteri itu berkata Thomas telah melakukan misfeasance dalam jawatan awam, penyalahgunaan proses dengan niat jahat dan kecuaian. Menurut Najib, dakwaan terhadap Thomas itu berkaitan pendakwaan jenayah terhadapnya berkaitan kes 1MDB, International Petroleum Investment Company IPIC, 2 kes salah guna kuasa dan pengubahan wang haram di bawah Akta SPRM 2009. Dia bagaimanapun menyatakan ia tidak melibatkan pendakwaan berkaitan SRC International Sdn Bhd, dahulunya subsidiari milik 1MDB sebelum menjadi milik penuh Menteri Keuangan diperbadankan MKD. Najib mendakwa susulan penubuhan Kerajaan Pakatan Harapan yang diketuai Dr. Mahathir Mohamad selepas menang dalam PRU 14. Dia dihadapkan dengan 35 pendakwaan jenayah melibatkan 4 kes itu.
Fakta-fakta yang berikutnya akan menunjukkan pertuduhan-pertuduhan terhadap Najib adalah sebahagian daripada satu perbuatan yang telah dirancang lama dan dirangka awal oleh Tommy Thomas. Juga, ini adalah selaras dengan rancangan kerajaan ketika itu. Sebagai peguam negara, dia telah menjalankan tugasnya sekurang-kurangnya yang berkaitan dengan Najib Razak, seolah-olah dia adalah ejen Pakatan Harapan. Malah dia akan kemudiannya menghubungkan parti politik Najib, UMNO dengan Najib sendiri, orang Melayu dan pendorong untuk Islamisasi dakwa Najib. Dia turut mendakwa sebelum dan selepas menjadi peguam negara. Thomas telah membuat banyak kenyataan yang prejudis terhadapnya. Antaranya adalah dia adalah penjenayah yang bersubahat dengan Low Taek Joe walaupun ketika pertuduhan terhadapnya dibicarakan di mahkamah dakwa Najib. Najib antaranya menuntut satu pengisytiharan yang Thomas telah melakukan misfeasance dalam jawatan awam RM1,941,988 ganti rugi am, teladan dan tambahan dan relief lain yang dirasakan sesuai oleh mahkamah. Menurut senarai klausa dalam talian, pengurusan kes untuk saman itu akan dibuat di Jabatan Pendaftar Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada 19 November. Pada Februari lalu, Najib dilaporkan memfailkan surat tuntutan terhadap Thomas berhubung memoir peguam itu bertajuk My Story, Justice in the Wilderness. Najib kemudian menuntut Thomas untuk menarik balik memoir itu, membuat permohonan maaf dan membayar ganti rugi sebanyak RM10 juta atas dakwaan yang terkandung di dalamnya.